Assalamualaikum Tuan Fadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Akila. Pagi. Alright. Akila, daripada mana Akila? Saya daripada Pahang. Dari Pahang, Bera. Dari Bera. Oh, Bera Pahang Bera Pahang. Okey. Bera Pahang ni daripada KL dalam berapa jam? Kalau Berapa saya jauh? lebih kurang 3.5 ke 4 jam. Oh, masuk ke dalam lah. Sebab saya peladangan kan. Dari ladang lah. Ladang. Ladang InsyaAllah. Saya tak pernah pergi Bera tapi Fani Ivo pernah buat training kat Bera last month rasanya. Kita pergi ke Bera. Saya jumpa Tuan Haris dengan Cik lah. Tuan Haris pergi. Dia cerita dekat Bera tu. Malam sebelum dia orang training, dia orang telefon saya. Dia kata macam mana ni Tuan, dia tanya. Kalau tiba-tiba orang dekat Bera tiba-tiba pakai 3310 macam mana nak buat Facebook live, dia tanya. Saya kata yelah, kalau ada orang pakai 3310 kita bagilah telefon kita. Saya kata takkanlah tak ada internet kat sana. Tak ada internet? Ada. Tak ada lah macam sekali. Tak ada lah, dia orang gurau-gurau je. Gurau-gurau maksudnya. Tak ada. So, saya pun jumpa dengan dia orang juga sebelum tu sebab saya bagi tahu macam mana keadaan di kawasan ni kan, bagaimana dia punya usahawan-usahawan yang ada di sini. Okay. Alright. Okay Akila, silakan. Apa bisnes Akila dan apa soalan yang Akila nak tanya? Okay, saya berniaga sebagai seorang kontraktor peladangan sawit. Saya bermain dan mengangkut buah sawit di ladang Reseda Bera. Itu major business lah. So saya bekerja. Berapa lama dah buat? Berapa lama dah buat bisnes tu? Dari tahun 2006 maksudnya 14 tahun. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. 13-14 tahun. Oh, lama dah tu. Alhamdulillah. Okay. Membantu ekonomi negara, industri sawit betul. Sawit anugerah Tuhan sekarang ni. Alhamdulillah. Okay Akila, straight pada soalan Akila. Apa boleh saya bantu? Macam ni Tuan Fadi, macam ni. Saya bekerja sebagai kontraktor peladangan ni. Saya cuma menguruskan pekerja-pekerja. Dan saya cuma sibuk pada lebih kurang awal bulan je untuk menyetelkan gaji-gaji. Senang sangat kerjanya. Alhamdulillah. Sebab orang aturan Allah. Sebab saya menjaga kedua ibu bapa saya dan ayah saya stroke. Masya Allah. Jadi kami full Allah bagi rezeki dengan itu Allah bagi. Lepas tu jadi saya ni dengan adik saya, diorang menguruskan perniagaan ni. Kami ada masa lebih kurang 3 minggu tu, saya rasa macam agak senggang, free kan. Jadi free walaupun memang ada benda tu, kalau seminggu settle tu dah tak ada masalah. Saya ada waktu senggang insyaAllah. Jadi kami ni nak buat perniagaan sampingan. Saya nak buat perniagaan sampingan. Kadang-kadang banyak macam-macam dah yang saya cuba. Jadi dropship lah, jadi agent. Saya sampai buka kedai di GM Club. Sebab nakkan isi waktu senggang tu. Saya rasa saya bersalah. Saya rasa macam waktu saya free sangat. Orang lain punya lah nak cari masa kan. Kita banyak masa tak cukup. Tak cukup. Tak rasa bersalah. Sebab saya rasa macam banyak lagi yang saya boleh buat. Alright. Tapi saya ada satu sikap yang saya rasa benda tu sangat efek pada bisnes sampingan yang saya nak buat. Saya sikap yang sangat introvert. Sikap tu walaupun kalau kadang orang kata tak kisah, maksudnya tak adalah besar sangat, tapi bagi saya satu benda yang agak besar. Sebab introvert ni saya tak nak bergaul. Saya hanya bergaul dengan kumpulan yang kecil. Saya lebih suka macam ni online. Itu saya pergi ke kelas tuan pun saya pergi seorang-seorang je. Saya tak kisah duduk di tepi sudut seorang-seorang dengar je apa tuan cakap. Saya tak ada masalah.
Saya tak ada masalah seorang-seorang. Tapi untuk berniaga tak boleh. Untuk berniaga macam saya ada Siapa buka kata kedai. berniaga tak boleh? Saya cakap. Sebab saya rasa macam mana saya nak bercakap dengan orang. Macam mana saya nak. Saya pun introvert. Oh ya. Saya tak suka orang ramai. Saya hanya bercakap bila perlu. Dan saya bercakap bila saya bagi training, saya jumpa dengan orang yang saya rasa saya perlu sharing. Habis saya share ataupun habis saya mengajar, saya akan duduk senyap, diam. Saya introvert. Saya pergi mana-mana, saya tak suka ramai. Saya suka dengan seorang diri. Saya suka bawa kereta seorang diri, berfikir. Apa masalah dengan introvert? Anyway, first thing first adalah introvert atau extrovert ini adalah satu ilmu yang diberi oleh Barat. Betul ke tak betul? Yang distinguish orang, dia segregatekan manusia, introvert dan extrovert. Soalan saya, ada tak Al-Quran bagi tahu tentang introvert dan extrovert? Tak ada. There you go. Okay. Okay, jadi masalah diri saya sendirilah ni. So, dalam ni, ada tak diberitahu tentang introvert, extrovert? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Dan kitab ni lah kitab yang diturunkan sebagai manual kita. Dan kenapa nak percaya dengan orang yang cerita introvert, extrovert? Okay, silap saya tuan. Betul tak betul? Betul. That's why, bila kita buat business, adalah sangat penting. Guru saya sentiasa pesan kepada saya. Yang membezakan manusia ni, antara manusia yang lain, adalah dia punya hati. Betul tak? Yang membezakan orang dengan orang ni dengan orang ni adalah hati. Jadi, kita believe atau tidak, percaya atau tidak, beriman atau tidak kepada Allah SWT. Itu je. Jadi sekarang ni kalau berniaga, yang menentukan kita adalah introvert atau extrovert memang confirm fail lah. Tapi yang kita berniaga sebab apa? Sebab hati kita untuk bagi manfaat kepada orang lain. Sebab sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Allah kata macam tu. Allah tak kata sebaik-baik manusia adalah extrovert. Tak ada, Allah tak kata macam tu. Betul tak? Betul. Kata apa masalah introvert ke extrovert? Okay, saya silap. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Awak banyak cakap ke, awak tak banyak cakap ke, as long as awak bagi manfaat kepada orang lain. Betul tak betul? Betul. Itu saja jawapan ni. As long as tak ada benda proof dalam ni, tak payahlah baca orang putih punya cerita kan. Orang putih punya cerita, dia guna ni. Akal dia sendiri memberi satu saranan, suggestion kepada orang lain walhal dia sendiri pun tak tahu apa akan jadi pada dia esok hari. Betul tak betul? Betul. Dia cakap extrovert, introvert. Dia melabelkan orang lain. Tapi Allah kata pada Allah semua ni sama je. Awak kulit hitam ke, awak kulit putih ke. Betul. Faham? Gila. Faham tuan. Kalau pada pandangan tuan, perlu ke saya cari bisnes lain? Pada pandangan saya, tak perlu cari bisnes lain. Oh, okay. Go deep dengan bisnes yang sedia ada. Oh, okay. Right? Sekarang ni kontraktor perladangan. Ladangnya apa? Ladangnya sawit. Betul tak? Betul. Atas satu batang sawit tu ada banyak tak benda yang boleh dibuat untuk sawit saja? Boleh keluarkan produk-produk tak based on sawit? Apa lagi perkhidmatan yang kita boleh keluarkan, produk ataupun bisnes yang kita boleh wujud untuk dalam niche perladangan kelapa sawit tu? Selain daripada apa Akilah buat lah. Pokok pangkal dia begini Akilah. Akilah kena faham. Bisnes wujud sebab apa? Kenapa bisnes wujud?
permintaan. Yang sedang live dengan saya, kenapa bisnes boleh wujud? Yang sedang live, semua yang sedang live, cuba tulis kat bawah. Kenapa bisnes wujud? Bisnes wujud. Kenapa bisnes wujud? Kenapa? Macam mana bisnes wujud? Tiba-tiba ke dia keluar kan? Tiba-tiba ke orang berniaga nasi tepi jalan? Tiba-tiba ke orang buat Facebook? Mak Zuckerberg buat Facebook? Kenapa bisnes ni wujud? Kenapa tiba-tiba orang buat botol air? Kenapa botol air ni saya letak uncang teh. Saya suka minum teh kosong, tak ada gula kan? Kenapa orang buat teh? Adakah tiba-tiba orang tu terfikir, lah buat teh dalam uncang siap? Kenapa bisnes wujud? Bisnes wujud sebab komplain. Ada komplain. Bisnes wujud sebab ada komplain. Kenapa botol air ni, Tupperware ni wujud? Sebab orang kata macam mana aku nak bawa air, nak pergi mana-mana. So Tupperware pun buat. Kenapa Tupperware ni bentuk dia macam ni? Sebab apa? Sebab kalau bentuk lain boring. Jadi orang komplain tak ada ke color lain, dia pun buat color macam ni. Botol air saya ni 2 liter sekali minum. Jadi apa berlaku? Dia pun kata, orang pun komplain, tak ada ke botol air besar sikit? Dia pun buat besar sikit 2 liter. Bisnes wujud sebab komplain. Ni benda ni. Ni. Saya dah dengar radio tapi tak naklah macam bising sangat orang lain dengar. Dia ada benda ni. Betul tak betul? Betul. Lepas tu lama kelamaan orang kata, serabut lah benda lah ni kan. So dia pun keluar benda ni. Yang ada ni, tak ada, wireless. So bisnes wujud sebab komplain. Lagi banyak komplain, maksudnya lagi banyaklah bisnes boleh wujud. Lagi teruk komplain tu, lagi besar potensi bisnes. So apa komplain dalam bisnes Akila yang sedia ada sekarang? Apa komplain? Cuba identify orang komplain apa. Dekat bera saja berlambat-lambat komplain. Cuba cari apa komplain orang. Atas batang tubuh kita pun banyak komplain. Betul tak? Komplain, saya introvert lah, macam mana nak berniaga? Okey, boleh buat kelas untuk introvert berniaga. Dah boleh jadi bisnes. Betul tak? Betul. Akila adalah orang pertama yang akan join sebab apa? Sebab saya introvert. Non introvert. Life okey je bercakap dengan saya ni. Allahu Akbar. Okay. Faham? Faham tuan. Cari komplain. Kalau nak cari bisnes, memang tak jumpa bisnes. Ni seat ni yang saya duduk ni, apa benda ni? Allahumma salli ala Muhammad. Kursi yang saya duduk ni orang bagi hadiah ni. CEO Funny Evo bagi hadiah, Tuan Sharifuddin. Bagi hadiah pada saya. Tiba-tiba sampai kursi ni. Harga ni mahal ni kursi ni. Kan? Bagi hadiah. Dia kata bapak mahal gila kursi ni kan. Kursi gamers kan. Kenapa kursi ni dia wujud? Kursi ni boleh turun, boleh naik. Dia ada tempat letak kepala. Dia ada dekat belakang ni ada tempat apa dia panggil Saya pun tak kerti lah apa benda kan. Yang tempat armrest ni boleh naik, boleh turun, boleh pusing macam ni. Tempat ni, armrest ni. Kalau saya tidur, saya boleh tidur dengan kursi ni. Ni aku cerita ni supaya nampak ni. Ni saya boleh tidur macam ni, kursi ni. Sampai berapa degree kan belakang. Dan dia tak jatuh pun. So saya boleh tidur atas kursi ni senang cerita. Jadi kursi ni mahal. Sebab apa? Orang komplain. Kursi lain kalau duduk lama-lama jadi sakit belakang. Jadi kursi ni sesuai untuk orang duduk lama-lama. Main game kan? Saya tak main game, tapi saya buat kerja lah. So komplain. So bisnes wujud sebab komplain. Bagi anda yang sedang live sekarang ni, kalau anda tak tahu nak buat bisnes apa, cari komplain di sekeliling anda. Itu saja.
Apa komplain di dalam minyak sawit sekarang ni contoh? Kalau ada komplain tu, kalau kita boleh selesaikan masalah komplain tu, itulah bisnes. Faham Agilah? Faham kan. Okay, ada soalan lagi? Itu je dah jawab semua saya rasa dah. Agilah pernah datang mana training kita tak? Fani Ivo? Pernah. Saya pernah pergi yang Kuantan, saya pernah pergi di DMM di IDCC. Oh, okay. DMM IDCC bila? Sebelum PKP 7 hingga 9 Februari. Oh, sebelum PKP. Baik. InsyaAllah. Saya pergi tapi saya tak tahu nak apply macam mana marketing dalam bisnes sawit. Kan saya pergi, saya tengok apa yang Tuan ajar semua dari Instagram, Facebook, ada semua. Macam mana pula nak apply dalam bisnes sawit. Tak apalah, belajar je. Nanti mana tahu ada bisnes lain lagi, kita dah ada pelajaran. Betul. InsyaAllah. Ada komplain lagi. Saya dapat ilmu tapi tak tahulah nak apply kat mana. Boleh jadi bisnes tak? Boleh. Apa bisnes yang boleh dibuat kalau komplain macam tu? Boleh ajar orang. Kita boleh ajar orang lain. Saya tak tahu nak apply macam mana tapi saya tahu ilmu ni. Boleh ajar orang lain. So masalah kita boleh jadi penyelesaian masalah orang lain. Komplain kita boleh jadi penyelesaian masalah orang lain. Faham. Tu orang bera tu, semua tu memerlukan ilmu tu. Makcik-makcik dekat bera tu. Nak harap menteri turun barulah semua nak datang kan. Yang hari tu Tuan Haris pergi tu kan. Menteri turun, okey lah. Pergilah turun beramai-ramai. Tuan datang sini. InsyaAllah lah. Tapi feedback diorang sangat bagus. Diorang kata kalau ada lagi nak pergi. Ya, diorang kata suka sangat. Cakap kat dia orang. Kalau kita sakit perut, kita cari jamban ke jamban cari kita. Sakit perut, kita cari jamban atau jamban cari kita. So kalau kita nak, carilah cikgu tu, bukan cikgu cari kita. Nak tunggu cikgu pergi bera, memang tak lah. Itu sebab menteri turun, kena faham. So orang bayar. Dapat juga rezeki kami di bera ya Tuan. InsyaAllah. Okay, alright. Thank you Agilah. Jumpa lagi. Okay, terima kasih Tuan Fadi. Minta halal semua sudah ilmu ya. InsyaAllah. Alright. Okay, terima kasih Tuan Fadi. Assalamualaikum.